Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Boleh dengar ke? Boleh. Okay, thank you respond. Ni kawan-kawan awak lagi ni kan? Tak masuk lagi. Okay, boleh buka kamera, kita nak mulakan kelas. Irfan ada Irfan? Ada teacher. Okay, Irfan boleh bacakan doa? Okay, boleh teacher. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, thank you very much Irfan Kamil. Okay, so yang baru dah sampai, welcome back to the class. Macam welcome back to the channel pula kan. Okay. So, teacher dah tanda dah kertas semua petang tadi lah. Nampak okay, ada soalan yang awak boleh buat, ada soalan yang tak boleh buat kan. Alright, so apa pun teacher ucapkan tahniah lah sebab siapkan homework dengan baik. Walaupun teacher tahu ada soalan yang tak tahu tapi nampak awak cuba buat, okay, salah pun tak apa, janji cuba kan. Nak bina keyakinan dan keberanian tu bukan satu yang senang kan. Janji awak cuba dulu, salah tak apa. Tak pernah lagi marah lah salah. Marah ni kalau tak buat kerja, itu kemarahan. Jadi nak pandai kena buat lah. Nak tak nak kena usaha juga buat. Okay. Alright. Okay, so yang tak buka kamera ni boleh buka kamera dulu. Tanwir, Syamir. Okay. Kita nak terus kepada topik kita hari ni lah. 2, 4, 6, 8. Okay, tak ramai hari ni. 3 orang tak dapat hadir. Yang lain ada yang tak bagi tahu teacher, tak pastilah dekat mana dia orang ni. Alright. So ini adalah topik tingkatan 4 bab 1. Okay. Dalam topik ni, okay, dia adalah fungsi kuadratik. Okay, apa dia fungsi kuadratik ni? Teacher perkenalkan dahululah. Fungsi kuadratik ni dia ada fx lah. Fx ni apa? Fx ni sebenarnya nilai y. Fx ni sama dengan y. Contoh ya, fx sama dengan contoh ya, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 13. Okay, ini fungsi kuadratik lah. Kita nak gantikan dengan y pun boleh. Sama je, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 13. Okay, dan fungsi kuadratik ni dia ada, x dia ada kuasa 2. Kemudian dia ada x sahaja, kemudian dia tak ada x. Okay, so paling tinggi x dia kuasa 2. Dia takkan jadi kuasa 3, tak ada. Okay, dalam fungsi kuadratik, dia paling tinggi adalah kuasa 2 sahaja. Okay, so dekat sini, okay, apa yang awak kena buat adalah kenal pasti dahulu nilai dia. Dia ada nilai tau. Nilai A, nilai B dengan nilai C. Okay, contoh dekat sini, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 13. Okay, yang x kuasa 2 ini adalah nilai A dia. Bila yang x kuasa 2 je, itu adalah A. Ingat, ni adalah A. 5x ini adalah B. Okay, yang tiada x kita sebut sebagai C. Jadi apa nilai A dia? Awak ambil nilai dia lah. Kalau dekat sini A dia sama dengan 2. Okay, B dia sama dengan 5. C dia sama dengan, ambil negatif, negatif 13.
Ini tak ada dalam soalan ya. Yang ni teacher terangkan sahaja. Apa itu nilai A, apa itu nilai B, apa itu nilai C. Awak kena tahu. Okey, teacher bagi satu lagi contoh. Fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 10. Okey. Sharvin, apakah nilai A dia? 2. Yang bawah yang ni, 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 10. Bukan 2. Ambil yang depan dia. Yang depan dia 1/2. berapa? 1/2. Bukan. Yang soalan yang teacher bagi ni. Bukan yang soalan dalam 2. Ya. Fx sama dengan 3x kuasa 2 3. tolak 8x tambah 10. Yang ini. Nampak tak? 3. 3. 3, okay. So B dia adalah berapa Syarwin? Negatif 8. Negatif 8. So C dia adalah 10. 10. Okay. Itu contoh dia lah. Awak kena tahu dulu. Kalau tak tahu A, B, C ni, awak tak boleh tekan kalkulator sekejap lagi. Sekejap lagi nak ajarkan kalkulator pula. Kan? So kena tahu ni dulu. Okay. So kita tengok soalan. Sekarang baru kita masuk soalan ya. Sekarang kita masuk soalan. Soalan dia adalah diberi fungsi kuadratik fx sama dengan fx sama dengan 1/2 x kuasa 2 tambah 3x tolak 8. Danisha, A dia berapa? 1/2 x kuasa 2. X kuasa 2 tak payah ambil 1/2 je. 1/2. Okay. So B dia? 3. 3, betul. C dia? Negatif 8. Negatif 8, bagus. Alright. So settle. Awak dah kenal pasti. Ni step yang pertama awak kena tahu. Kenal pasti dulu apa dia punya A, apa dia punya B dan apa dia punya C. Okay, sekarang awak dah tahu nak buat apa. Okay, kita pergi kepada calculator iaitu kita nak cari dia punya faktor dia ataupun dia punya punca dia panggil. Ataupun kita sebut sebagai pintasan X dia. Sebab apa? Ni benda yang sama . Kalau teacher sebut faktor, teacher sebut punca, sebut pintasan X, 3 benda ni adalah semuanya sama. Semua ni adalah sama. Maksudnya apa? Kejap lagi bila nak bina graf, kan sini Y, sini kan Y, sini kan X. Kita nak tahu kat mana dia berada X ni. Dia dekat sini ke kan? Dia berada dekat sini ke? Okay, kita nak tahu dekat mana dia lalu dekat X tu. Jadi kita kena tahulah faktor, punca atau pintasan X. Ini bukan maksudnya pintasan negatif X yang bukan. Ini palang. Pintasan X maksudnya. Okay. Faktor, punca dan pintasan X, tiga ni adalah benda yang sama. Jangan awak tanya pula, teacher apa beza dia? Tak ada beza, sama je. Faktor, punca, pintasan X benda yang sama. Okay, so kita nak cari faktor dia . Okay, kita nak cari faktor dia. Alright, so calculator dahulu. Berapa orang yang pakai, raise hand sikit, berapa orang yang pakai 570EX? Yang latest punya. Cuba raise hand sikit, 1. Irfan je. Sharwin lagi. Ainul. 3 orang. Okay, berapa orang yang pakai MS? Yang lain semua pakai MS kot selain dari ni. Teacher saya guna kelas Swiss. Kelas Swiss tu EX kan? Ya. Kelas Swiss tu EX lah maksudnya. Kelas Swiss lah ni. Yang ni kelas Swiss EX hujung dia. Okay. Satu lagi dia bukan kelas Swiss yang biasa tu kan. Casio yang biasa tu 570MS. Satu lagi. Okay, kita pergi yang EX dulu. Yang kelas Swiss lah. Okay, kita pergi yang EX dulu. Tadi kita dapat kejap A 1/2, B sama dengan 3, C sama dengan apa dah tadi lupa dah. Negatif 8. Okay, kita nak belajar tekan kalkulator dulu. Yang EX dulu, yang kelas Swiss lah. Okay, so mula-mula tekan apa? Tekan menu. Okay, awak turun ke bawah, cari nombor 9. Sebelah 9 tu ada huruf A, iaitu persamaan equation. Betul tak? Nampak tak? Sebelah nombor 9.
Pergi menu, lepas tu turun ke bawah, sebelah nombor 9 ada A equation. Jadi tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Okey, awak akan jumpa simul equation dengan polinomial. Dapat tak yang EX ni? Dapat di sini nak kena buka ni background. Sabar jap. Okey. Alright. Saya ulang balik sekali ya. Mula-mula tekan menu. Lepas tu ambil tekan bawah. Ada yang macam ni lah, gambar macam ni kan. So tekan sama dengan. Awak akan jumpa polinomial dengan simulus equation. Ambil polinomial, ambil nombor 2. Jadi tekan nombor 2 dia akan keluar perkataan degree. Okay, dia keluar perkataan degree. Tekan nombor 2. Alright, so dia akan keluar satu equation macam ni lah. Jadi masukkan saja. Masukkan saja nilai A sama dengan 1/2. Tekan seterusnya, tekan sama dengan. A sama dengan 1/2, tekan sama dengan. Kemudian B dia sama dengan 3. C dia sama dengan -8. Jadi tekan sama dengan 2 kali, nanti awak akan dapat X1. Okay, X1 sama dengan 2. Awak akan dapat kat situ. X1 sama dengan 2. Tekan sama dengan sekali lagi. Awak akan dapat X2 adalah -8. Okay, awak akan dapat X2 sama dengan -8. Alright. So ini yang pakai EX kelas Swiss. Okay, kalau awak tak perasan ke tak apa ke, awak boleh screenshot teacher punya ni lah. Okay, macam mana nak guna. Alright, so sekarang MS570. MS570. Yang ini. MS570. Mula-mula tekan mode 3 kali. Tekan mode ni mode 1, 2, 3. Awak akan jumpa EQN, MAT dengan VCT. Kemudian ambil nombor 1 iaitu EQN. Dia akan tulis unknown. Bila sampai dekat unknown, tekan anak panah sebelah kanan. Tekan anak panah sebelah kanan, dia akan keluar degree, ambil degree 2. Okey, kemudian masukkan sahaja nilai lah. Masukkan nilai. So nilai dia, apa dia? Nilai dia adalah 1/2. 1/2 tekan sama dengan B. 3, C sama dengan -8. Ada yang tak dapat ke ini? Boleh tak semua? Boleh ya? Okey, so awak akan dapat A1/2, X1 adalah 2, X2 adalah -8. Alright. So apa yang kita nak buat sekarang? Okey. Okey, tulis dulu kan. Tulis dulu persamaan tadi. Persamaan dia adalah Fx sama dengan 1/2 X kuasa 2 tambah 3X tolak 8. Jadi awak tulis kat bawah tu X1 sama dengan 2. X2 sama dengan -8. Okey. So itu step pertama. Itu dia punya, dikata apa, tentukan pintasan X tadi, habislah, siap dah. Dapat dah pintasan X. Kita dapat dah pintasan X dia, 2 dengan -8. Ni macam-macam jawapan dia tengok nampak kan. Ada yang kata +8 pun ada kan. Jawapan dia -8 awak jangan kata salah. Okey, kemudian lakar graf fungsi kuadratik tu pada paksi yang disediakan di ruang jawapan. Okay, so nak lakar graf, okay, kita dah ada dia punya faktor dia. Kita dah ada paksi Y, paksi X tadi. Okay, sekarang kita nak cari paksi Y. Okay, ni step pertama, cari faktor. Step kedua, cari paksi Y. Okay, macam mana nak cari paksi Y ni? Paksi Y ni dekat mana dia berada dekat paksi Y ni? Okay, ambil balik persamaan tadi kan. Fx sama dengan 1/2 X kuasa 2 tambah 3X tolak 8. Okay, dekat sini teacher akan bagi tahu. Yang ni kan tadi A, ini kan B, ini kan C. Jadi paksi Y berada dekat sini, C ni.
Ini paksi Y lah. Okay, so paksi Y adalah negatif 8. Okay, macam mana nak dapat tu teacher? Dia memang itulah dia. Sebab apa? Dia sebenarnya paksi Y ni dia berada pada sinilah. Di mana-mana pada paksi Y ni. Bila dia berada pada paksi Y, X dia adalah kosong. Okay, apabila X dia kosong, awak masukkan dalam nilai kan. 1/2 kosong kuasa 2 tambah 3 darab kosong tolak 8. Jadi dekat sini 1/2 darab kosong, kosong. Tambah kosong, tambah 3 darab kosong, kosong. Tolak 8. Jadilah Y dia sama dengan 8, negatif 8. Sebab itulah C ini adalah paksi Y. Okay? Alright, teacher ulang sekali lagi Teacher ulang sekali lagi 3X kuasa 2, contoh lain tambah 5X tambah 6. Ainul, apakah nilai paksi Y dia? 6. 6, betul. Ambil yang ni Sekali lagi teacher buat 1/2 X kuasa 2 tolak 3 tolak 8X tolak 15. Irfan Kamil, apakah paksi Y dia? Paksi Y dia. Dalam soalan ni saya dapat Bukan. Ni soalan yang teacher bagi. 1/2 X kuasa 2 tolak 8X tolak 15. Yang mana satu adalah paksi Y dia? Teacher baru terang tadi. Yang 6 ya. Bukan, yang bawah dia. Yang bawah dia. 1/2 X kuasa 2 tolak 8X tolak 15. Paksi Y dia adalah yang C, iaitu negatif 15. 15. Ingat, yang C adalah paksi Y. Okey, sekali lagi Pintasan dia kan? Ya. Pintasan lah kan? Pintasan lah. Paksi Y tu pintasan Y. Betul. Pintasan Y satu lagi 4X kuasa 2 tambah 12X tolak 30. Oh Allah, 30 teacher bodohnya. 31. Fahim, yang mana satu paksi Y dia? Pintasan Y. Okay, pintasan Y Negatif 31. Boleh faham? Kuat sikit. Negatif 31. Yes, negatif 31. Ini adalah pintasan Y dia Ini adalah pintasan Y. Ingat. Okay, awak tak payah pening teacher. Macam mana nak cari teacher? Dia ujung je. Dia dekat C. Okay, so cari paksi Y ataupun pintasan Y. Kuat pintasan Y. Salah. Pintasan Y. Terima kasih Ifan beritahu. Pintasan Y. Okay, so pintasan Y dia adalah dekat sini negatif 8. Tetapi kalau dalam koordinat, dia adalah sebenarnya kosong negatif 8. Okay, kalau koordinat dia kosong negatif 8. Ataupun kalau ni tak payah pun tak apa. Negatif 8 terus pun tak apa. Okay, antara dua. Okay, sekarang awak dah dapat dia punya pintasan X. Awak dah dapat pintasan Y. Ada satu lagi yang awak kena cari iaitu titik minimum. Yang ni yang susah. Ni susah sikit. Titik minimum. Okay, macam mana nak cari titik minimum? Panggil siapa ni? Tak apalah. Ainul. Macam mana teacher nak cari titik minimum? Titik minimum. Apa formula titik minimum? Tahu tak? Nilai yang paling kecil. Apa dia? Nilai yang paling kecil. Ada formula dia tu. Tahu tak? Ingat tak? Tak apa ingat. Tak ingat. Okay, tak apa. Alright. So titik minimum dia ada nilai X, dia ada nilai Y kan? Okay. So kita akan dapat X dahulu. Macam mana nak cari X dia? Okay, ingat formula ni salin X sama dengan negatif B per dengan 2A. Okay, ni dalam topik ni titik minimum paling susah sikit nak saya cari. Sebab apa? Dia kena masuk dalam formula.
Negatif B per 2A. Okay? Alright. Kita salin balik formula tadi 1 per 2 X kuasa 2 tambah 3X tolak 8. So A dia sama dengan 1 per 2. B dia sama dengan 3. C sama dengan negatif 8. Okay, masukkan dalam formula ni. Okay, masukkan saja. So X sama dengan B, kita tengok sini. B sama dengan 3 kan. Jadi letak dulu negatif. Negatif letak 3. Kenapa kena letak negatif teacher? Sebab ni memang ada negatif dekat dia punya formula. Formula dia memang bagi. Okey. Per dengan 2 darabkan dengan A. A dia adalah 1 per 2. Okey. So dekat sini awak nak tekan kalkulator pun boleh. 2 darab 1 per 2 kan. Boleh potong. Dia akan jadi 1 lah. 2 darab 1 per 2 dapat 1. So jawapan dia adalah negatif 3 per 1. Okay, ataupun teacher padam 1 tinggallah negatif 3. Jadi X dia sama dengan negatif 3. Alright. So buat macam mana sekarang? Masukkan saja negatif 3 kat sini. X dia negatif 3. Titik minimum dia. Sekarang kita nak cari nilai Y. Okay, nak cari nilai Y. Masukkan dalam formula tadi. Y sama dengan 1 per 2 X kuasa 2 tambah 3X tolak 8. Kan tu formula asal dia. Jadi masukkan X sama dengan negatif 3 ni ke dalam nilai X ni. Masukkan. Jadi awak akan dapat 1 per 2 negatif 3 kuasa 2. Okay. Tambah 3 kurungan negatif 3 tolak 8. Okey? Ada yang tak faham tak ini? Teacher ulang dari awal Mula-mula keluarkan balik A, B dan C tadi. A dia 1 per 2, B dia 3, C dia negatif 8. Masukkan dalam formula negatif B per 2A. Okay? So B dia kan 3. Jadi letaklah 3. Negatif ni memang ada. Awak jangan ubah. Okay. Per dengan 2 darab A dia 1 per 2. Okay. Jadi awak akan dapat X dia sama dengan negatif 3 per 1 lah. So kita buang per 1 ni. Jadilah negatif 3. Sekarang negatif 3 ni masukkan dalam dia punya persamaan kuadratik tadi untuk dapat nilai Y. Okay. Jadi awak masukkan. Siapa boleh bagi tahu teacher apa jawapan dia? 1 per 2 darab negatif 3 kuasa 2 tambah 3 darab negatif 3 tolak 8. Siapa dapat jawapan dia? Teacher. Ada tak? Ya. Negatif 25 per 2 Ya betul. Awak jadikan dia point. Negatif 12 per 5. Ya betul. 12.5. Ambil dia dalam point Kenapa kena ambil dalam point? Mudah nanti awak nak tengok dekat graf nanti. Ambil dia dalam point. Okay. So dekat sini kita dapat Y adalah negatif 12.5. X negatif 3 tadi. Okay, so kita letak kat sini teacher letak kat sini. Titik minimum dia adalah negatif 3, negatif 12.5. Okay. Alright, so dah ada 3 benda. Pertama, kita tahu pintasan X. Kedua, kita tahu pintasan Y. Ketiga, kita tahu titik minimum. Pintasan X senang, awak tekan kalkulator. Pintasan Y senang, ambil je dekat C. Titik minimum yang susah sikit. Okay, awak kena kira. Okay, so macam mana kita nak buat sekarang? Marilah kita buat graf. Salah tekan. Marilah kita buat graf. Okay, teacher guna warna merah lah Kita tengok pintasan X dulu. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 8. Jadi 2 dekat mana? 2 area sinilah. Tak jauh sangat. 2 dekat sini. Negatif 8 kat mana? Negatif 8 ujung-ujung sikit lah. Buat ujung-ujung sikit. Dia agak-agak je sebenarnya. Tapi agak-agak tu biar betul lah. Okay. Cari pintasan Y. Pintasan Y dekat negatif 8 bawah.
kan. Bawah negatif 8. Kosong negatif 8 sinilah bawah. Titik minimum dekat mana? Negatif 3, negatif 2.5. Negatif 3 agak-agak dekat sini. 12.5 agak-agak bawah sikit. Lebih kurang macam tu. Okey. Jadi kita boleh buat dia punya graf. Ni memang tak berapa nak cantiknya. Ajak buat atas sikit lah negatif 8 sini. Tak jadi bulat nanti. Okey, awak buat ni, tarik. Gitu. Sekejap, padam sekali lagi. Dia jangan ketar-ketar tau tangan ni. Tangan teacher ketar ni. Okey, lebih kurang lah. Padam balik sekali lagi. Awak buatlah cantik-cantik. Okey. Right, jap. Negatif 8 padam ni negatif 8. Okey, dekat bawah ni awak buat titik dia minimum. Negatif 3, negatif 12.5. Ni dia punya titik dia. Inilah dia graf kita. Okey, inilah dia graf kita. Dia mesti ada paksi X, paksi Y dan titik minimum. 3 benda. Biasanya jarang lah. Kita tengok soalan-soalan pasya tak ada keluar tau untuk buat graf ni. 2022 tak ada, 21 tak ada. Takut, awak nanti takut dia keluar satu lah. Ataupun dia memang tak keluar, dia akan keluar kertas satu. Okay, biasanya kertas satu dia akan tanyalah apakah dia punya titik minimum, apakah paksi X, apakah paksi Y dia. Itu biasa dia akan keluar. Alright. Kalau dia keluar kertas 2, awak kena gelukis. Itu awak punya lucky day lah. Lucky day kan. Sebab teacher set pasir tak ada lagi keluar kan. Boleh jadi keluar, boleh jadi tak keluar. Wallahualam. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Nombor 2. Okey, Syamir, bacakan soalan Syamir. Rajah 1. Rajah 1 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah segi 4 sama KL, MN, Z dan Y adalah dua titik bergerak di dalam segi 4 sama tersebut. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja lukis pada rajah 1. Lukis bagi titik X dengan keadaan XK KL. Lukis bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik K dan titik N. Seterusnya tindak tandakan dengan X dudukan bagi persilangan lokus X dan Y. Okey. Lokus, okey. Dekat sini dia ada bagi 2 lokus. Okey, dia ada bagi 2 lokus. Lokus X dengan A, lokus bagi titik X dengan keadaan XK sama dengan KL. Dia suruh lukis ya. Lokus X ni dekat mana? XK maksudnya X ni satu titik lah, XK sama dengan jarak dia KL. Jadi awak tengok ya, jarak KL ni adalah di sini. Okay, contohlah jarak KL ni 10. Kan? X tu pun mesti jarak dia 10 dari K. Okay, X mestilah 10 dari K, 10 cm contoh kan. Jadi, contoh kalau jarak dia 10 cm dari K, kita buat satu bulatan besar ni ya. Satu bulatan besar ni. Sekejap, tak lawa. Teacher ni kan. Okey. Maksudnya dekat sini, X ni, tak pernah cikgu ajar sampai keluar macam tu kan. X ni, dia sentiasa 10 cm dari K. Okey. Maksudnya dia pergi ke sini pun dia 10 juga. Dia pergi ke sini pun dia 10 juga. Dia pergi sini pun dia 10. Dia pergi ke sini pun dia 10 juga. Ini teacher hanya anggarkan saja 10. Dia bukanlah 10. Tahu? Dia nak kata jarak dia X ke K sama dengan jarak K ke L. Okey? Jadi jarak K ke L macam ni lah. Contoh kalau jarak K ke L ni 10. Jadi jarak yang lain pun 10. Okey, sekarang kita tak nak tengok yang di luar ni.
Kita tak nak tengok yang di luar. Yang kita nak tengok hanya di dalam sahaja. Jadi di manakah X itu berada? Dia berada di sini. Okey? Inilah dia. Ini adalah titik X ataupun locus X. Nak tulis titik pun boleh, nak tulis locus pun boleh. Locus X. Awak kena faham. Kalau dia kata XK sama dengan KL, maksudnya jarak dia KL tadi itulah. Okey. KL dia tu sama je. X tu sama je. Maksudnya dia akan pusing. Alright. So seterusnya cari pula locus bagi titik Y. Okey, titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik K dan N. Ni awak kena bulatkan. Mana satu K? K yang ini. Ada orang salah buat. Mana satu N? N dekat sini. Ada orang tersalah. Dia pergi bulatnya L ni kan. Bukan L, N. K dan N. Jadi dekat manakah locus itu berada? Dia berada sama jaraknya dari K ke N. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Okay? Ini awak kena straight line cantik sikit lah teacher. Sengit-bengit macam tu kan. Alright, so ini dinamakan sebagai locus Y. Di manakah tempat persilangan? Di tengah-tengah ni. Buat L macam tu lah. Okay, so ini adalah tempat persilangan antara locus X dan juga locus Y. Jadi awak kena fahamkan soalan dulu and then tengok dekat mana dia akan bergerak locus tu. Okay, settle. Base. Seterusnya, ni ramai betul ni kan. Ni ramai betul yang betul. Ramai betul yang betul lah. Tapi ada juga yang salah. Ramai yang betul tapi ada juga yang salah. Okay, teacher terangkanlah ya. Yang ni pemudahkan. Okay. So, P per dengan mungkin siapa bagi tumpuan minggu lepas dia tahulah ni kan. Teacher bagi tahu dah. Q tambah 2 bahagi. Salin dulu ya. PQ tolak 2P per dengan PQ tambah 8. Okey. So bila ada bahagi, awak kena tukar jadi darab. So P per dengan Q tambah 2 darabkan dengan 4Q tambah 8 per dengan PQ tolak 2P. Okey, yang ini bawa naik atas, yang ini bawa turun bawah. Bila kita kena, bila jumpa soalan macam ni, kita kena faktorkan dia. Bila faktorkan, okay, kena keluarkan satu benda yang sama. Contoh 2M tambah 4. Nak panggil seorang lah. 2M tambah 4. Apa lagi kita panggil ni? Amirul Afiq. Ya, teacher. Okey, 2M tambah 4. Boleh tak teacher nak keluarkan satu nombor atau satu huruf dari 2M tambah 4 ni? Boleh. Keluarkan apa? 4. 4 tak boleh. 2. Kalau awak keluarkan 4, yang ni tak ada 4 kat sini. Awak boleh keluarkan 2. 2. Okey, bila keluarkan 2, yang ni jadi apa? Tinggal apa? M. M saja kan? Okey, tambah. Okey, yang ini awak keluarkan 2. Maksudnya bahagi 2. Awak keluarkan 2. Tinggal apa je? Bila keluarkan 2? 4 bahagi 2 jadi? 4 bagi 2 jadi 2. Right? So ini maksudnya faktor. Awak keluarkan satu nombor. Jadi maksudnya awak faktorkan dia. Macam mana nak tahu dia teacher? Awak darab balik. 2 darab M dapat 2M. 2 darab 2 dapat 4. Awak darab balik. Dapat balik. Okay, sekali lagi teacher bagi contoh 10 tolak 5K. Damia, 10 tolak 5K. Apakah satu nombor atau satu huruf yang teacher boleh keluarkan? 5. 5. Okay, bila keluarkan 5, 10 akan jadi apa?
Dan jadi Bahagikan. negatif. 10 bagi 5. Oh bukan negatif. 10 bagi 5 dulu. Dapat 2. 2 kan. Okey. Kemudian Allah. Negatif 5K. Teacher dah keluarkan 5. Tinggal apa? 3K. Tinggal K. Letak dulu negatif K. Okey. Cuba awak kembangkan balik. Dapat tak balik? 5 darab 2, 10. 5 darab negatif K. Dapat negatif 5K. Itu maksudnya faktor. Okey. Itu maksudnya faktor. Alright. So sekarang kita nak faktorkan yang mana ni? Kita nak faktorkan yang ini. Okey. Nak faktorkan yang itu. Danisha. 4Q tambah 8. Apa yang teacher boleh keluarkan? 4. 4, bagus. Bila keluarkan 4, apa yang tinggal? 4Q akan tinggal? Q. Q, betul. Tambah 8 bahagikan dengan 4. 8 bagi 4 dapat berapa? 4. 2 teacher. 2. 2. 8 bagi 4, 2 bukan 4. Itu tolak. 8 bagi 4 dapat 2, betul. Okey, bagus. Okey. Ni maksudnya awak faktorkan. Okey, perkan dengan Ifan Kamil. PQ tolak 2P. Yang ini. Apa yang kita boleh keluarkan? Keluarkan Nak keluarkan apa? Nak faktorkan. 10 tolak 5K. Mana dah atas 10 kat dah. Saya masukkan boleh. Bukan, teacher kata, Ifan, Saya PQ tolak 2P. Apa yang ada dekat dua-dua ni yang boleh keluarkan satu benda? P. PQ, P pandai. Asyik baik betul. So P. keluarkan P, apa yang tinggal? Q tolak 2. Q tolak 2, bagus. Okay, so yang ni teacher salin balik yang sebelah ni. P per dengan Q tambah 2. Teacher salin je balik. Yang awak letak darab. Okay, so sekarang kita boleh main potong-potong. Nampak tak ni? Q tambah 2, atas kan Q tambah 2, jadi potong kan? Potong. Settle satu kerja. Kemudian nampak tak P dekat sini, P dekat sini, potong. Okay, jadi sekarang tinggallah sini 1, kan? Ni pun 1, jadi tak payahlah 1 tak payah tulis. Boleh je tulis 1 per 1, tapi tak payah rajin. Kan? Okay, so sini tinggal apa? Tinggal 4. Q tambah 2 dah potong. P dah potong. Okay, per dengan Q tolak 2. Ini sahaja jawapan dia. Kita tengok ramai yang betul ni. Bagus lah. Kan? Yang ramai yang betul. Bagus. Okay, cuma mungkin ada seorang dua yang mungkin tak tahu, dia terang jugalah macam mana nak buat. Alright, ini menggunakan kaedah faktor, dipanggil faktor. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan B. Soalan B. Ainul, bacakan soalan B. Adelina membeli pen di kedai buku. Dia membeli sebanyak kurungan 2X tolak 5 kurungan batang pen dengan harga RM-1 tolak X kurungan setiap 1. Jika dia membayar dengan wang RM20 kurungan X tambah 3 kurungan, cari baki wang yang diterima oleh Adelina dalam ungkapan algebra. Okey. Yang ni teacher padam ya. Ini teacher padam ya. Okey. Adelina membeli. Okey, tengok sini soalan ni memang complicated sikit, jadi awak kena faham satu-satu. Dia membeli sebanyak, okey, yang ni adalah jumlah pen dia, 2X tolak 5. Ni adalah pen. Okey. Harga satu pen tu tak ada harganya. Harganya ni yang ni, 1 tolak X. Ini adalah harga. Allah, harga dia. Jika dia membayar, kemudian dia bayar sebanyak 20 X tambah 3. Kan? Dia bayar. Ni harga dia bayar. Jadi cari baki wang yang diterima oleh Adelina dalam ungkapan algebra. Jadi awak kena buat apa mula-mula? Kembangkan dahulu ni.
Kembangkan dahulu pen dengan harga pen ni. Teacher padam ya. Okey, 2x darab dengan 1 dahulu, kemudian 2x darab negatif x. Ingat baik-baik siapa yang tak tahu ya. 2x darab 1 awak akan dapat 2x. 2x darab negatif x dapat negatif 2x kuasa 2. Okey, kemudian kita ambil pula negatif 5. Negatif 5 darab 1 dulu. Jadilah negatif 5. Kemudian negatif 5 darab negatif x. Negatif 5 darab negatif x. Awak akan dapat positif 5x. Okey, salin balik sebelah. Sama dengan 20x tambah 3. Yang ni boleh method lain pun boleh. Teacher tengok ada macam-macam method awak buat. Ni teacher tunjukkan contoh dululah ya. Kemudian awak susun dahulu negatif 2x kuasa 2 dekat hujung. Okey, 2x ni tambahkan dengan 5x. Tambahkan 2x dengan 5x tu. Awak akan dapat 7x tolak 5. Okey. So, sama dengan 20 x tambah 3. Okey, yang ni ni nak kembangkan pun boleh. Tak ada masalah. So, jadilah 20 darab x jadi 20x. 20 darab 3 jadi 60. Kan? 60. Alright. Tak habis lagi. Dia nak cari baki. Okay, dia nak cari baki. Maka apa yang awak kena buat? Ni keseluruhan ni kita nak bawa ke sebelah. Okay. Dia akan jadi tolak lah bila awak bawa ke sebelah. Dia akan tolak. Okay, so tengok baik-baik ya. 20x tambah 60 tolak, masukkan dulu nilai ni. Letak dulu 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 5. Tengok baik-baik ya. Nanti awak tersalah. Okey, ni negatif ni kena kembangkan negatif ni. Ni negatif ni kena kembangkan dia. Nampak macam simple je kan? Tapi panjang jalan kira ni. Salin balik 20x tambah 60. Negatif darab negatif akan jadi positif 2x kuasa 2. Negatif darab positif jadi negatif 7x. Negatif darab negatif 5 jadi positif 5. Okey. Kemudian sekejap. Mana mungkin kita tengok ni. Apa jawapan dia? Awak susunkan balik. Okey. Sekarang awak susunkan dia. 2x kuasa 2 ni letak kat depan. 2x kuasa 2. Kemudian ambil ni 20x tolak 7x. Awak akan dapat positif 13x. Okey. Kemudian 60 tambah 5. Jadilah tambah 65. Itu jawapannya. Teacher tengok ramai yang buat ada negatif tu. Salah Siapa buat negatif tu teacher try. Tu salah. Siapa buat ada negatif 2x kuasa 2 tu salah. Okey. Jawapan dia positif 2x kuasa 2 tambah 13x tambah 65. Betulkan balik siapa yang salah. Okey. Mula-mula kembangkan ataupun awak nak bawa ke sana pun metod yang kedua kalau awak nak buat pun boleh macam ni. 20x tambah 3 tolak buat macam ni. 2x tolak 5 1 tolak x. Kenapa dia yang besar-besar ni teacher? Kembangkan dahulu barulah awak kena letak negatif tu nanti. Ni cara yang lain. Okey? Ni cara satu lagi. Sama je. Okey, settle. Settle ya. Siapa yang rasa tak faham, nak tanya balik, boleh tanya teacher after class. Boleh je. Awak senyap je kan. Lepas kelas ke apa ke senyap je. Boleh je tanya. Teacher sedia membantu. Okey? Okey, kita tengok pula soalan nombor 6. Tanvir, bacakan soalan nombor 6.
Raja 2.1 menunjukkan sebuah plot titik yang mengandungi data ketinggian pokok bunga matahari dalam cm di Taman Sains sebuah sekolah. Uzis cari mod dan min ketinggian pokok bunga matahari. Berdasarkan data di Raja 2.1, lengkapkan Raja 2.2 di ruang jawapan. Okay. Right, so yang ni hari tu teacher dah terangkan, awak kena cari dulu setiap gap ni berapa kan. So kalau tengok sini lompatan dia ada 5 sekali lompat, 2 kali lompat, 3 kali lompat, 4 kali lompat, 5 kali lompat. Bila 5 kali lompat awak tengok 10 hingga 120 ni dia adalah 20 beza dia. Jadi 20 bahagi 5 dapat 4. Maksudnya dia punya data ni setiap ni adalah tambah 4. Okay. So sini 104, sini adalah 108. So sini 120, sini 140, kita tengok sini 144, 148, 152, 156. Okay, ini 164, 180. Settle. Okay. Kemudian kita nak cari dia punya mod. Okay, macam mana nak cari dia punya mod? Fahim? Macam mana nak cari mod dia? Nak cari mod dia. Cari apa? Kekerapan yang paling tinggi. Mana kekerapan yang paling tinggi? Maksudnya dia ulang banyak kali dekat situ. 164. Yes. Okay, berapa Fahim? 164. 164. Sebab apa? Dia 1, 2, 3, 4. Dia ulang 4 kali kat situ. Yang lain 3. 1, 2 kan? Dia paling banyak. Jadi mod dia adalah 164. Settle satu markah. Okay? Seterusnya kita nak cari min. Min awak kena tambahkan semua. Min kena tambah semua. Tambahlah ni. 100, 108 tambah. Yang ni ada yang tersalah buat ni. Awak kena hati-hati. 120 tambah. Yang ni kan 140 ada 3. Teacher buat macam ni lah. 140 darab 3 ataupun kurungan 3. Kurungan tu maksudnya darab lah. Okay, tambah. Yang ni 156 ada 2. 156, 2. Darab 2. Kemudian tambah. 164 ada 4. Okey. Kemudian tambah 180. Perkan dengan jumlah semua. Damia, berapa jumlah semua kekerapan? Yang titik-titik ni ada berapa semua? 1, 2, bilang. Semua ada berapa? 11. 11 ke 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so perkan dengan 12. Mula-mula tambah dulu semua tu. Per dengan 12. Maka awak akan dapat berapa? Ni ramai juga yang betul ni. Berapa jawapan? 100? Siapa boleh beritahu? 140.42. 149. 7. Salah tu. 149. 9. Teacher tanda side right lah tu, salah. Okay, awak tengok balik Betul tak Ainul? Ada 140 ada 3, 156 ada 2, 164 ada 4. Kadang-kadang tak cukup 1 kat situ. Awak tengok balik. Okay, so jawapan dia 149.67. Itu jawapan dia. 149.67. Cuba cek balik kat mana salah. 108 tambah 120 tambah 140 tambah 140 tambah 140 tambah 156 tambah 156 tambah 164 164 4 kali. Okay, 4 kali 164 tu. Kemudian 180. Okay. So jawapan dia 149.67. Betulkan ya. Kalau ada teacher tersalah tanda, betulkan balik. Kadang-kadang tu mata tak perasan dah.
Okey. Kemudian kita nak tengok plot batang daun. Ni ramai yang tak tahu punya plot batang daun ni. Plot batang daun ni senang je. Okey, teacher susun dulu 108, 120, 140, 140, 140, 156, 156, 164, 164, 164, 164, kemudian 180. Okey, tengok baik-baik. Plot batang dan daun, okey, yang mula-mula yang dibagi contoh 108. 108, 10 adalah batang. 8 adalah daun. Jadi letak saja nombor 8 dekat sini. Macam-macam jawapan kita tengok. Okey? Kita tengok, kita test pula Sharvin. Kalau 120, batang dia apa? 120. 12. Batang dia 12. Jadi 12. dia punya daun dia Kosong. kosong. Senang gitu. Sekali lagi Sharvin, kalau 140, batang 14. Lepas tu batang dia 30. Kosong. Kosong. Okay, thank you. Seterusnya, Ifan tadi tak terkeluar kot. Ifan ni dia ada kelas lain tadi tu. Irfan Kamil lah, Irfan Kamil. Yes, teacher, I think. 156. Macam mana nak buat batang dengan daun ni? 156 buat batang daun. Satu batang daun mewakili berapa, teacher? Ni dia dah letak dah 15. Kalau Okay. batang dia 15, daun dia jadi berapa? Tengok tak tadi? 156, 156, 15 daun, 6 adalah 15 batang, 6 adalah daun. Jadi 6 dan 6. Okey? Sekali lagi, 164. Apakah dia punya daun? Ifan? Sekejap saya kira ya, teacher. Ada berapa banyak? 164. Ni, teacher dah letak kat sini dah. Empat. Betul. 4 dan 4. Ada 4 kali dekat situ. Okey. Dan last kali 180 kosong di bawah. Okey. So plot batang daun ni senang. Jangan awak tak tahu. Okey. Mungkin sebelum ni awak tak tahu kan. So harap lepas ni awak dah tahu. Jangan salah Jangan salah. Kecuali lah awak salah baca data kat atas. Data ni sepatutnya 108 tapi awak baca 102. Jadi plot batang daun akan salah lah. Jadi baca data biar betul. Bagi betul data yang atas ni dulu. Okey, barulah plot batang daun awak akan betul. Plot batang daun senang contoh kalau dia bagi 213. Okey, so dia kata kat sini 21 batang, 3 daun. Kan? 215 kan? So dia akan jadi 5 macam tu. Okay. Settle Okay. Yang ini pun ramai yang betul. Teacher cuba skip dulu Teacher skip dulu pergi pada soalan yang lebih menarik. Kalau menarik, yang lebih susah sikit lagi kita masuk matrix. Sebelah A pun teacher takkan bagi tahu. Sebelah A ramai betul kan? Kerusi sama dengan berapa? Kerusi sama dengan mana dia? K dia sama dengan berapa? 50. M dia 150 kan? Yang atas ni. K sama dengan 50. Kerusi meja dia 150. Jadi dia tanya beza adalah 150 tolak 50, awak akan dapat 100 lah. Okey, yang ni teacher rasa majority betul. Seorang je kot yang salah. Majority betul A. Okey, kita tengok B Kita tengok yang B.
Diberi bahawa matriks G, okay, 6, -1, H7. Kemudian 7, 1, -4, 6. Sama dengan 1001. Jadi cari nilai bagi G dan H. Okey. Tengok baik-baik ya ni. Ramai juga yang betul Cik tengok ni. Tapi Cik terang dulu -1. Sekejap 6, -1, H7. Sabar sekejap. Kita buat kat bawah 6, -1, H7. Sini teacher buat agak atas. 7, 1, -4, 6. Okay. So dekat sini kita kena darabkan kedua-dua matrik ni. Matrik A dan B ni kena darabkan dia. Okay. Macam mana nak darab? Adakah yang lagi yang tak tahu darab ni? Teacher terangkan. Ni cara dia. Okay, so teacher labelkan sini A, sini B. Okay, so sini teacher letak sini A, sini B teacher. Okay, so A darabkan dengan A. A darabkan dengan A tambah B darabkan dengan B. So kita tengok ya. A darab A. Nak panggil orang lah pula kan. Si teacher je. Damia, A darab A dapat berapa tu? A yang mana A? Dia A berapa? A dia berapa ni? Dia 6. A yang ini? 7. 7. So 6 darab 7 tambah. Okay, ambil sebelah dia. Sebelah dia B. Darab B. B yang sebelah tu dekat bawah. Okay, kita balikkan ya. B yang sebelah lagi tu dekat bawah. So B darab B dapat berapa? -1. B yang pertama dapat apa? -1 darab darab 4. -4. Okay. So 6 darab 7 dapat berapa Damia? Dapat 42. 42 tambah -1 darab -4. Dapat 4. Dapat 4. Jadi tambah 4. So jawapan dia adalah 46. So dekat sini letak simbol 46. Okay, letak 46. Okay, kemudian. Okay, kemudian teacher labelkan sini C, sini D Okay, Danisha, apa nama Danisha? Danisha, sorry Danisha. Danisha, okay, teacher nak darab pula yang kedua. A darabkan dengan C tambah B darabkan dengan D. Okay, A dia berapa? 6 darab 1. 6 darab 1 betul tambah D dia -1 darab 6. darab 6 betul. Okay, so 6 darab 1 dapat 6. -1 darab 6 dapat? -6. -6. Kejap Can't meet your camera pula dah. Apa muka teacher pula hilang kan. So -6. So 6 tolak 6 awak akan dapat berapa? Kosong. So dekat sini kosong. Okay, kita pergi kepada yang bawah pula. Sini C, sini D. Okay, darabkan dahulu C dengan D, darabkan dulu dengan AB kat sini. Okay, so C darabkan dengan betul lah, C darab A tambah D darab dengan B. Kan? Okay, faham? C apa? Yang ni C dia. H. H darabkan dengan A. A dia yang mana ni? 7. So H darabkan dengan 7 tambah D darab B. D dia? 7 darabkan dengan? -4. -4. So akan dapat 7H
7 darab 4 jadi 28. Okay. So dapatlah 7H negatif 28. Okay. Yang ni kejap lagi kita akan cari ya nilai dia. Teacher letak dulu 7H tolak 28. Okay. So last kali. C darabkan dengan C. C darab C tambah D darab D. So C darab C awak akan dapat. Oh ni kena cari H dia dululah. Okay. Macam mana nak cari H dia? Okay awak tengok Dia akan. Tadi kan awak dapat 46 kosong. So dekat sini 7H tolak 28 kan. Awak skamakan dengan matrik yang sebelah tadi. 1001 ni. Okay. So awak tengok yang ini samakan dengan yang ini. Jadi awak akan dapat 7H tolak 28 sama dengan kosong. Jadi macam mana nak cari nilai H? Bawa dulu ke sebelah. 7H sama dengan positif 28. So H sama dengan 28 bahagi 7. Awak akan dapat 4. So awak tahulah H adalah 4. Okay. So yang ni teacher masukkan dulu. 7 darab 4 tolak 28. So dapat 28 tolak 28 awak akan dapat kosong. So dekat sini jawapan dia kosong. Okay. So H ni tadi kita tukar kepada 4. Dah dapat nilai kan. So 4 darabkan dengan 1. 4 darab 1. C darab C. 4 darab 1. Tambah D darab D. 7 darab 6. 7 darab 6. Okay, so awak akan dapat 4 tambah 42 jadilah 46. So dekat sini dapatlah 46. So awak tengok matriks dia adalah G 46 0 0 46. Okay, samakan dengan matrik 1001. Okay. So sekarang macam mana nak cari nilai G ni? Okay, kita kena jadikan dia matrik ni 1. Okay, Ainul, macam mana nak jadikan dia 1 Ainul? 46 tu nak jadikan 1 nak buat apa Ainul? G darab 46. Darab ke bagi 46? Bagi 46. Kena bagi 46 lah kan? So dekat sini 46 kena bagi 46. Alright? So sini kosong lah, kosong. Ni 46 kena bagi 46. Jadi dekat sini bila kita bagi 46, keluarkan 46 tu jadi kat G. Okay? Dia akan jadi 1/46 dapatlah 1001. Ni kena 46 jugalah tadi. So dapatlah jawapan G sama dengan 1/46, H sama dengan 4. Ni jawapan dia. Okey. 46 tadi kena jadikan dia 1, kena bahagi 46 lah. Bila awak bagi 46, G tu pun kena bagi 46. Jadi jadilah jawapan dia G sama dengan 1/46. Okey, settle. Untuk B, kita pergi kepada C, matrik Song Sang. Teacher mute ke? Ya Allah. Sorry, tak dengar. Okey. Teacher ulang Sharwin, macam mana nak cari matrik Song Sang? Apa formula dia? Kena darab
A darab D. Tolak BC. A apa? A 9. 9 darab D dia 5. 5 tolak B B 3. 3 darab P. P sama dengan kosong. Alright, so 9 darab 5, 45 tolak 3P sama dengan kosong. Jadi bawa negatif 3P ni ke sebelah. So jadi 45 sama dengan positif 3P. Kemudian singlekan P ni. P nak single, awak kena bawa 3 ni ke bawah. So P sama dengan 45 bahagi 3. Okay. So teacher terbalik P sama dengan 15. Itu jawapan dia. Okay. Jadi apakah nilai N? N adalah 9, 3, 15, 5. Itu N. Matrik N. Okay. Matrik N 9, 3, 15, 5. Okay. Settle matrik ni. Kalau dia tanya matrik songsang, ulang balik lah. Amirul Afiq, kalau dia tanya matrik songsang, apa formula dia? A darab D tolak B darab C. Sama dengan Kosong. kosong. Okay. So, masukkan AD tu 9 darab 5 tolak BC 3 darab P sama dengan kosong. Kemudian negatif 3P tu bawa ke sebelah jadi positif 3P. Kemudian 45 bahagikan dengan 3 dapatlah P sama dengan 15. Jadi N masukkan balik 9, 3, 15, 5. Okay, settle. Alright, seterusnya kita pergi kepada ini soalan SPM sebenar 2022. Kalau perasan lah ni soalan SPM sebenar. Okay, 2022. Okay, so siapa bacakan soalan jap? Danisha lah bacakan. Satu set integer positif terdiri pada 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 21. Cari kuartil pertama dan jumlah antara kuartil. Okey, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 21. Danisha, ada berapa semua nombor yang ada? Sebelas. Betul. 11 11 ke 10? 1, 2, 3, 4. 10. 10 kan? Okey, kalau nak cari Q1, dia adalah 1/4 daripada 10. Kan? 1/4 daripada 10. Sekejap ni. Sekejap ni. Okey. Kita tak boleh guna yang ni. Yang ni tak boleh guna yang ni. Sabar jap. Awak bahagi 2 dulu. Okey, 10 bagi 2 awak akan dapat 5. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini adalah dia punya median dia. Kan kat sini. Ya, ni dia punya median dia. Nak guna 1/4 pun boleh juga tadi. Sekejap sabar jap. Ni median dia. Okey. Sekarang kita ada 5 kan nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi awak bahagi 2 lah. Awak akan dapat 2.5. Jadi dekat sini. Alright. Kat sini kan 2. Sini kan 2. Jadi ini adalah dia punya Q1. Q1 sama dengan 5. Kalau kita guna teknik 1/4 darab 10, sama juga. 1/4 darab 10, awak akan dapat 2.5, betul tak? Jadi 2.5 ni bukan jawapan lagi, dia hanyalah petunjuk. Dekat manakah beradanya 2.5 ni? Okay, dia berada pada nombor 1, nombor 2. 2.5 ni tengah-tengah ni. Jadi kita ambil yang 5 ni. Kalau dia adalah nombor genap, kan? Dia akan ambil tengah-tengah ni. Dia kena ambil nombor 5. So Q1 adalah 5. Q3 adalah, awak tengok sini. Sini 2, sini 2. Jadi
Q3 dia adalah 16. Awak tengok 3/4 daripada 10 awak akan dapat 3/4. Bajak. 3/4 daripada 10 awak akan dapat berapa? 7.5 kan? So ni nombor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7.5 dekat sini lah. Maksudnya dia berada daripada nombor 16 ni. Okey, dia berada pada nombor 16. Kena tambah 1 sebenarnya ni. Kena tambah 1. Okey. Kalau dia adalah, kalau dia adalah genap, kan, kalau dia adalah genap, contohnya 8, 10, teacher sarankan awak bahagi 2 dulu. Bahagi 2 cari median. So median dia dekat sini, kemudian bahagi 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 kan ada 5 nombor, bahagi 2 lagi. Jadi awak dapatlah 5 ni adalah Q1. Sama juga yang ini, bagikan 2, tengah-tengah ni adalah Q3. Okey. Sekiranya dia adalah ganjil, ganjil senang, awak tambahkan 1, boleh buat macam ni, teknik ni. Okey. So julat antara kuartil dia ialah 16 tolak 5 sama dengan 11. Itu jawapan dia. Okey, julat antara kuartil adalah 11. Alright, so yang ini ramai yang betul. Teacher skip dulu lah kan. Okay, teacher skip dulu. Ke nak bagi? Sekejap. Okay, buatlah kejap. Apa nak panggil ni? Syamil ni Syamil. Bacakan 3A. Tulis akas dan kontra positif bagi implikasi berikut. Okey. Yang ni jika X sama dengan 4, ini adalah P, maka 2X tolak 3 sama dengan 5 ni adalah Q. Okey, jika P maka Q. Okey, Syamil, kalau dia akas, apa dia punya implikasi? Jika Q maka P. Yes, jika Q maka P. Jadi apa jawapan dia? Jika 2X tolak 3 sama dengan 5, maka sama dengan X sama dengan 4. Dengan 4. Okey, untuk kontrapositif, kontrapositif, jika nafikan Q, maka nafikan P. Okey, so apa dia dekat sini? Jika 2X tolak 3 tidak sama dengan 5. Macam ni. Maka X tidak sama dengan 4. Okey. Itu dia punya ni. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada buat kesimpulan. Kesimpulan ni teacher dah ajar hari tu. Okey, yang ini jangan ambil yang ini sahaja. Okey, tapi yang ni ada yang buat silap. Awak tengok ya. 8 ni kan yang sama. Jadi awak letak dulu 8. Yang berubah adalah 1, 2, 3, 4. Yang berubah awak letak N. Okey, yang ni kan sama, letak 2. Tolak 4. Sama. Okey, tak payah sama dengan. Buat koma. Koma N sama dengan 1, 2, 3, koma, titik, titik, titik. Ni pun ada yang salah lagi. Patutnya jangan salah ni. Ni extra markah je ni soalan ni. Okey, jangan salah. Yang sama letak dulu 8. Yang berubah dia letak N. Ni ada tulis N tolak 1, tak boleh. Sebab apa? Kalau N tolak 1 ni kalau start dengan kosong mungkin lah. Start dengan kosong pun boleh je. Jadikan dia kosong. Okey. N kuasa 2 tolak 4.
koma, N sama dengan 1, 2, 3. Oh, satu lagi. 1, 2, 3, 4, koma, titik, titik, titik. Kena ada 4. Satu lagi ya. So, jangan salah yang ni kalau dapat macam ni. Ni extra markah je ni. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan yang ke-15. Okay. Habis ni nanti teacher nak masuk skip trigonometry sebab homework next akan ada soalan trigonometry. Jadi teacher akan habiskan ni dulu dan kita akan masuk topik trigonometry lah. Okay. Ni siapa ni? Apa cerita kurang panggil ni? Ada cerita kurang panggil ni? Tak ada kan? Tanvir lah. Bacakan soalan Tanvir. Pada tahun 2021, Encik Farkan mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM77,600 termasuk allowance. Jumlah allowance yang dikecualikan cukai berjumlah RM12,600. Jadual 31 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Farkan. Okey. Diberi bahawa potongan cukai bulanan PCB dalam slip gajinya pada setiap bulan ialah RM120 dan dia juga telah membayar zakat berjumlah RM840 pada tahun tersebut. Hitung pendapatan bercukai Encik Farkan bagi tahun 2021. Okey. Yang ini ramai yang tersalah kan. Okey. Dia Encik Farkan pendapatan tahunan ni gaji dia selama setahun. Gaji dia selama setahun sebanyak RM77,600. Okey. Kemudian dia dikecualikan cukai berjumlah RM12,600. Okey. Kemudian soalan dia kata apa? Hitung pendapatan bercukai. Bercukai ni maksudnya awak kena tolak. Okay, tolak pelepasan cukai, tolakkan dengan jumlah yang lain-lain ni lah. Tetapi kena tengok dahulu apa limit dia. Contohnya individu RM9,000 tak ada masalah. Insurans hayat limit dia RM7,000. Jadi awak boleh ambil RM3,360. Gaya hidup ni RM2,500. Yang ni salah. Tak boleh ambil. Dia kena ambil RM2,500. Okey, siapa buat 2,700? Salah. Jadi macam mana nak cari pendapatan bercukai dia? Pendapatan bercukai dia ialah, okey, yang pertama ambil jumlah 77,600 tolakkan dengan 12,600. Tolak 12,600 tolak dengan 9,000 tolak dengan 3,360, tolak dengan 2,500. Okey? Jadi jawapan ni berapa? Ainul dapat berapa? 50140. Yes. Okey, jawapan dia 140. Ni ramai yang salah. Mungkin salah dia dekat gaya hidup tu. Dia pergi buat 2,700. Salah lah. Okay. 77,600 tolak 12,600, tolak 9,000, tolak 3,360, tolak 2,500. Maka dapatlah pendapatan bercukai. Hati-hati Okey, seterusnya dengan menggunakan jadual 3.2, kadar cukai pendapatan individu tahunan taksiran, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, kita dah dapat dah pendapatan bercukai dia adalah 50,140. Okey, kalau tengok dekat jadual ni, Fahim, 50,140 dekat mana? Baris pertama ke baris kedua? Kedua. Baris baris kedua. Baris kedua. Okey, so untuk 50,000 yang pertama, okey, untuk 50,000 yang pertama, dia kena bayar cukai dia berapa, Fahim? Yang ni. 1,800. 1,800.
Untuk selebihnya, okey, selebihnya banyak mana? Ni 140 lah. Macam mana nak cari selebihnya? 50140 tolak 50000. Dapatlah 140 lebihnya. So selebihnya 140, ni yang lebih ya, teacher tulis lebih dia 140 darabkan dengan 13%. 13% ni, 13. Darabkan. Dapat berapa? Siapa boleh bantu teacher? 140 darab 13%. 18.2. 18.2. Sikit je. Betul dah. Sikit sangat. Memang RM18.20 je. Okey. Jadi, ni kita nak kira dah cukai dia kena bayar berapa. Okey, teacher ulang ya. Untuk 50,000 pertama, dia kena bayar RM1,800. Lebihnya tu 140 darab 13%, jadi dia kena bayar sebanyak RM18.20. Okey, daripada sini awak kena tambahlah. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar RM1,800 tambah RM18.20. Okey. Ada satu benda yang dia kena tolak. Apa yang dia kena tolak? Ainul, apa yang dia kena tolak? PCB. Bukan PCB. Dia bayar ni. Zakat. Zakat, betul. Zakat kita kena tolak pada akhir nanti. Zakat. Jadi kena tolak zakat sebanyak 840. Ni zakat. Okey. So jadi jumlah keseluruhan berapa? 1800 tambah RM18.20 tolak 840. Tambah 18.20. Berapa Ainul? RM978.20. Yes, RM978.20. Ni tak ramai yang betul ni. Ni jumlah cukai yang dia perlu bayar. Okey, RM978.20 untuk setahun. Okey, sekarang baru kita masuk PCB. Kan, potongan cukai pendapatan PCB kan. Mana dia? Berdasarkan jawapan kamu di 15B, adakah Furqan perlu membuat pembayaran tambahan cukai pendapatan? Okey, tengok mana dia? Mana PCB tadi? Dia, okey. Diberi potongan cukai adalah sebanyak 120 setiap bulan. Okey, so setiap bulan gaji dia tu dia kena potong 120 untuk bayar cukai. Jadi kita tengok PCB dia adalah RM120 darabkan dengan 12 bulan. Jadi yang ni ramai betul lah. Jadi berapa? 120 darab 12? 1,440. RM1,440. Maksudnya setahun dia dah bayar sebanyak ni setahun. Jumlah cukai yang dia kena bayar RM978 sahaja. Jadi kena tambah ke tak payah tambah? Amirul, kena tambah ke tak payah tambah? Tak payah tambah je. Tak payah kan? Okey, jadi dia tidak perlu tambah. Ambil ayat dia balik kan? Ayat dia tidak perlu tambah kerana RM1440 melebihi jumlah cukai dia, melebihi RM97820. Jadi jawapan dia tak perlu tambah.
Alright, kemudian akhir sekali, seterusnya apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Encefalkan atau lembaga hasil dalam negeri LHDN. Jadi LHDN perlu pulangkan lebihan wang. Yang ni dia tak tanyalah berapa, kawan nak kira pun boleh. Wang Encik Farkan. Kenapa dia kena, jangan panggil je lah. Sharwin, kenapa dia kena pulangkan? Kerana dia melebihi. Sebab bulanan yang dibayar tu melebihi jumlah yang dia kena bayar setahun. Kan, bulanan dia dah bayar 1,440 untuk setahun. Jadi jumlah cukai dia 97820. Okay, habis. Alright. Yang lain tu teacher Kak Abi dulu lah, yang mana yang mudah-mudah tu just skip dulu. Okay, sabar jap, tak habis kelas lagi. Okay, teacher nak masuk sedikit topik trigonometri. Okay, ni homework next lah. Nanti awak buat, ada soalan objektif. Okay, ada soalan objektif. Yang ini yang teacher nak bagi awak fokus adalah tajuk tingkatan 4 bab 1 tadi tu. Okay, yang tajuk graf fungsi kuadratik, nombor 31 ni, tapi buat semualah. Ini pun sama, ada tajuk graf juga. Okay, 2 soalan je tajuk graf, tapi yang selebihnya tu tajuk lain. Nanti awak buat ya. Alright, so seterusnya ini adalah satu lagi soalan fungsi kuadratik. Okay, so masihkah anda ingat? Cuma yang ini kan fx sama dengan x tolak 2 kuasa 2 tolak 36. Jadi kembangkan dahulu yang ini. Dia akan jadi x tolak 2, x tolak 2 tolak 36. Dia awak kena kembangkan lah sini. X darab x, x darab negatif 2, x darab x, x kuasa 2, x darab negatif 2, negatif 2x, negatif 2 darab x, negatif 2x, negatif 2 darab negatif 2 jadi positif 4 tolak 36. Pastikan ni betul ya. Kalau yang ni salah, habis awak punya yang lain salah. Kemudian yang ni selesaikan. Negatif 2 akan dapat negatif 4. Okay, so x kuasa 2 tolak 4x. Okay, 4 tambah 4 tolak 36, awak akan dapat negatif 32. Okay, ni awak kena selesaikan betul-betul. Baru boleh buat. Cari titik minimum. Guna formula x sama dengan negatif b per 2a. Ingat teacher dah ajar tadi. Dah dapat nilai x, masukkan nilai y pula. Okey, kemudian cari koordinat b. Koordinat b ni adalah pintasan y. Kemudian cermin. Cermin maksudnya kalau graf tu senyum, dia akan jadi terbalik. Bila dia terbalik, maka yang tadi ni terbalikkan dia punya simbol. Kalau dia positif jadi negatif. Okey, ni teacher sikit je lah introduction. Okey, yang teacher nak tunjuk yang ini. Semua dah hafal ke sin, cos, tan ni? Nak tak panggil seorang-seorang lah. Panggil siapa dulu? Danisha lah dulu. Sin. Sin apa per apa? Opposite per hypotenuse. Yes, so dia adalah soh kan? Opposite per dengan hypotenuse. Okay, Sharmin, cos. Cos. Apa formula untuk cos? Sebelahan bagi hypotenuse. Okay. Sebelah penghypotenuse ataupun adjacent per hypotenuse. Okay. Opposite tu apa? Contohnya kat sini x. Opposite tu seberang. Awak kena kenal pasti seberang. Seberang tu betul-betul dia punya opposite lah, seberang. Kan hypotenuse yang mana? Ni O. Hypotenuse yang mana? Yang sebelah sini. Hypotenuse pula adjacent, sebelah. Sebelah kan.
adjacent A. Hypotenuse yang condong. Hypotenuse selalunya yang condong. Okey, kenapa teacher bagi latihan ni? Sebab tajuk trigonometri yang dekat 5 tu ramai tak boleh buat. Sebab apa? Basic yang ini dia tak betul. Okey, seterusnya. Ainul, tangent. Apa formula tangent? Opposite per adjacent. Opposite per adjacent. Opposite tu adalah seberang, adjacent tu adalah sebelah. Okay, opposite per adjacent. Okay, kita tengok soalan yang pertama ya. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, dia adalah sin Y. Okay, dia adalah sin Y. Amirul, sin tadi apa? Sin Apa per apa? opposite Opposite per, dia adalah hypotenuse. soh. Sin adalah soh. Opposite per hypotenuse. Okay, awak tengok ya. Amirul, yang mana dia opposite? 8 ke 17 ke yang bawah? 8. Dekat Y ni, opposite dia adalah 8. Bagus. So, 8 per dengan hypotenuse dia yang mana? 17. 17. Okay. So, dia nak cari sin Y kan? So, awak nak, okay. Sin Y sama dengan 8 per 17. Okay, awak nak cari nilai Y. Jadi, sin ni kena bawa ke sebelah. Dia jadi sin kuasa negatif 1, 8 per 17. Yang ni kena tekan kalkulator lah. Macam mana nak dapat sin negatif 1? Farah. Damiah Farah. Macam mana nak dapat sin negatif 1? Nak tekan kalkulator apa? Kalkulator 3. Kalau sin biasa tu sin. Kalau negatif 1 nak tekan apa? Shift. Kena tekan shift. Kena tekan sin. Okay, tekan dulu shift. Tekan shift. Kemudian tekan sin. Ya, awak tekan ya. Shift sin. Lepas tu masukkan nilai 8 per 17. Tekan sama dengan. Okay. So dapatlah jawapan 28.0724 kan. Okay, dekat situ tukarkan dia kepada degree. Degree mana yang ada button macam ni? Koma tu. Tekan yang tu. Jadi awak akan dapat 28 degree 4 minit. Okay, itulah jawapan dia. Boleh faham? Kita tunjuk yang satu lagi contoh A. Tunjuk contoh lagi satu A Syamir dia. Syamir hilang dari radar. Okay, tak ada. Fahim. Sin apa formula sin? Opposite per hypotenuse. Okay. Kita tengok ya. Y dia dekat sini. Mana dia punya opposite? 12 ke? Sebelah bawah ke 19? 12. Okay. So 12 per. Sekejap. Saya letak sini dululah. 12 per. Hypotenuse dia adalah? 19. Macam mana awak nak tahu hypotenuse yang mana? Satu, dia bertentangan dengan 90. Kedua, dia adalah yang paling panjang. Dalam satu segitiga paling panjang yang ni lah. Yang hypotenuse. Alright. So, sin ni nanti bawa ke sebelah. Dia akan jadi sin negatif 1, 12 per 19. Jadi, tekan kalkulator. Shift sin 12 per 19 tekan sama dengan awak akan dapat 39.1667. Okey, dari situ tekan degree awak akan dapat 39 degree 10 minit.
Settle. Satu lagi soalan teacher nak buat. Nak suruh bagi contoh lain. Tanvir. Dia suruh cari cos Y. Cos Y. Apa formula untuk cos? Opposite per hypotenuse ke adjacent per hypotenuse ke opposite per adjacent? Tak sure cikgu. Dia adalah cos ni adalah kah. Awak kena ingat kah. Kalau kah apa? Dia ada Ah, A. A tu apa? apa? Ya. Adjacent. Sebut-sebut A tu apa? Itu adjacent. Adjacent. H adalah hypotenuse. Okay. Dia adalah hypotenuse. Okay. Jadi awak kena tengok yang mana satu adalah adjacent dia. Teacher letak sini A, sini B, sini C. Adjacent ni adalah CC sebelah. Yang mana satu? A, B, C. Tanvir. Yang mana satu adjacent dia? Yang sebelah dia. A ke B ke C? A. Ni. Ya. Salah. Ini adalah opposite dia. Yang mana satu? Yelah dia memang A. Dia memang A. Kejap teacher letak sini P, Q, R. Maksud teacher. Yang mana satu dia punya adjacent? R. R adalah yang paling panjang. Ini hypotenuse. Macam mana awak nak tahu hypotenuse? Hypotenuse ni dia yang turun gelongsor macam ni. Awak turun gelongsor kan? Ni hypotenuse lah ni. Itu R tu adalah hypotenuse. Jadi yang mana satu adalah sisi dia sebelah? Q. Q. Sebelah dia adalah Q. Okay. So Q dia berapa? Q dia adalah 8 per dengan hypotenuse dia berapa? 19. Bagus, 19. Okay. So cos Y sama dengan 19. Jadi Y, cos ni bawa ke sebelah. Dia akan jadi cos kuasa negatif 1, 8 per 19. Okay Tanvir. Cos kuasa negatif 1 ni macam mana nak tekan kalkulator? Tekan apa? Shift cos. And then tekan 8 per 19. Dapat berapa? Awak dapat berapa? 65.00. Yes. Okay. Kemudian tekan button yang ada macam ni. Yang ada yang ni titik ada koma tu. Tekan button tu. Dapat berapa? 65. 0. 5. Ini namanya 65 degree 5 minit. Okay. Itu jawapan dia. Boleh faham Tanvir? Ya boleh cikgu. Boleh Okay. Tapi awak kena hafal dulu. Sebelum awak faham tu awak hafal yang ni dulu. Kena hafal. Sin adalah soh, opposite per hypotenuse. Cos kah. Ingat kah. Adjacent per hypotenuse. Tangent tan, opposite per adjacent. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak untuk yang ni? Ada yang nak tanya? Yang tak faham? Tak ada teacher. Tak ada? Okay. So last kali teacher terangkan yang nombor 9 pula. Nanti ada video teacher bagi. Awak boleh refer video. Okay, teacher akan bagi video ni nanti. Okay. Alright. So dalam sini dia kata hitung nilai P dalam setiap segitiga bersudut tegak. Dia suruh cari nilai P. Okay, macam mana nak cari nilai P? Okay, kita tahu sin adalah opposite per hypotenuse. Kan, sin. Opposite dia yang mana? Yang ni. Ni opposite. Hypotenuse dia adalah yang ini. Kan, opposite ni opposite. Opposite yang ni hypotenuse. Okay, so sin X sama dengan 5/8. Tadi awak kata opposite kan? Opposite dia P. Hypotenuse dia adalah 20. Jadi P per 20 sama dengan 5/8. Jadi macam mana nak cari nilai P? 20 bawa naik atas. Okay. So P sama dengan 5/8 darab 20.
Jadi awak boleh tekan kalkulator lah 5/8 darab 20, awak akan dapat 12.5. Ataupun bagi dalam bentuk pecahan pun boleh, tak ada masalah. Okay, habis. Alright, so teacher habiskan awal kelas hari ni, boleh ke? Nanti awak boleh buat homework. Boleh lah. Nanti awak buat homework ni dah hantar lah. Hantar macam biasa setiap hari Sabtu. Ada soalan boleh tanya. Cuma teacher bukan on the spot lah jawab. Mungkin ada masa-masa lewat sikit. Alright, itu sahaja. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Thank you, teacher. Sama-sama. Thank you, teacher. Welcome.